Allah redha bagi kamu untuk beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Itu yang pertama. Beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya walau dengan sesuatu apapun. Itu redha Allah yang pertama. Dan yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan semua tali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka rabbal jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Bahagia semuanya, dilancarkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, masya-Allah. Panjang celoteh dakwah kita. Yang memanglah busy penjawat awam kan. Hari bekerja memang kita tidak ada pilihan yang banyak, dan Sabtu Ahad ni pula jadi penjawat swasta pula. Macam inilah ya, alhamdulillah dipermudahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini sebagaimana yang dimaklumi, Puan Salwa mungkin dah kongsikan tajuk, kita akan cuba untuk menghayati berkaitan 3 perkara yang Allah redha ya, dan 3 perkara yang Allah benci. Ya, kita tahu banyak perkara sebenarnya yang Allah redha dan banyak perkara dan hal yang Allah benci. Tetapi khusus kepada bicara kita pada pagi ini tentang apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mengikut sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Nabi, innallaha yarda lakum salasa. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala redha bagi kamu salasa, 3 perkara. Ya. Apa yang ketiga-tiga perkara tersebut? Kata Nabi, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tashriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ketiga masuk di situ. Apa yang disebut oleh Nabi ialah redha bagi kamu untuk beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Itu yang pertama. Beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya walau dengan sesuatu apapun. Itu redha Allah yang pertama. Dan yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan semua tali Allah. Berpegang teguh dengan semua tali Allah. Dan yang ketiga, tidak berpecah belah. Ini yang Allah terlalu suka, terlalu tuntut, terlalu mahu kita buat. 3 perkara ini. Kemudian yang Allah benci, wa yakrahu lakum, kata Nabi, qila wa qal. Ya, yang pertama, dia benci apabila kamu banyak menukilkan bicara dan kata-kata. Banyak sangat cakap. Ya, Allah benci. Kemudian yang kedua, wa kasratas su'al, banyak sangat bertanya pun Allah tak suka. Yang ketiga, wa idha'atal mal, yang membazirkan harta. Sempat tulis, kan dah lama tak menulis. Dah 2 tahun lebih tak menulis kan. Jadi 3 perkara utama yang Allah redha dan 3 perkara yang paling Allah benci, kita sudah faham ya secara umum daripada hadis ini. Dan sekarang kita ingin mengupas
apa yang dikatakan beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam ceramah-ceramah bicara-bicara yang lain, banyak ustaz-ustaz, ustazah-ustazah telah menyebutkan tentang ikhlas. Ya, bila beribadah sudah pasti dia mesti kita ikhlas dan tetapkan perbuatan tersebut untuk mencari redha Allah semata-mata dan tidak ada yang lainnya. Ya, sedekah kita, solat kita, puasa kita. Sebab itu menghadapi Ramadan ini 4 persediaan utama yang kita mesti pastikan cukup sebelum kita masuk ke 1 Ramadan. Ini dah masuk dah. Ya, kenapa kita nak pastikan kita cukup 4 perkara supaya Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang benar-benar mencari redha Allah, benar-benar dilakukan tanpa mensyirikkan kepada yang lain. Ya, persediaannya bagaimana? Persediaan fikriyah, persediaan jasadiah, persediaan ruhiyah dan persediaan maliyah. Kebanyakan perkara berkait dengan ibadah kita mesti cukup persediaan. Jadi perlu saya huraikan ke 4 ni? Kita kan dah masuk, boleh tak terlambat walaupun dah masuk Ramadan. Ya, yang pertama persediaan fikriyah. Ini sebenarnya fikir ini adalah ilmu lah. Ya, persediaan pengetahuan kita tentang Ramadan, hukumnya, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang sunat muakkad, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang kita perlu tambah dan banyakkan sepanjang Ramadan. Ilmu itu kita kena tahu. Sebab itu kuliah-kuliah berkait Ramadan ini perlu dibuat banyak sebulan sebelum Ramadan. Ya, 2 bulan sebelum Ramadan supaya kita ada persediaan fikriyah yang cukup. Ya, kepada yang tidak tahu mereka menjadi tahu. Kepada yang lupa mereka ingat kembali. Ya, kepada yang sebelum ini menganggap ia sebagai perkara yang enteng, maka kali ini mereka rasa ini sudah penting. Persediaan fikriyah. Ya, waktu bila dalam seharian Ramadan ini kita paling banyak perlu meminta keampunan daripada Allah? Waktu bila dalam sehari ini? Sebelum buka puasa. Lagi? Malam masa sahur. Ya, sebab Allah sebut dalam surah Ali Imran mungkin ayat yang ke-17, was-sadiqina was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, apa yang Allah nak sampaikan pada kita dalam surah Ali Imran tentang orang yang bahagia. Orang yang bahagia, Allah kata di dunia ini orang yang memiliki perempuan-perempuan. Maknanya orang yang berkahwin. Ya, kalau mereka memiliki wanita ataupun memiliki perempuan, mereka adalah antara orang yang bahagia dalam hidup mereka di dunia. Maknanya ada jodoh. Kemudian selain daripada orang yang memiliki wanita, orang yang bahagia juga adalah yang memiliki anak-anak. Yang bahagia tak kita ada anak? Kalau kita tidak direzekikan anak, jangan bayangkan tentang kebahagiaan orang yang mempunyai anak. Ya, tetapi bayangkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang tidak dikurniakan zuriat. Kerana nikmat Allah itu maha besar, ada melalui pelbagai cara. Tetapi saya nak tanya kepada orang yang memiliki anak-anak dan cahaya mata, adakah kita bahagia? Ya, kalau anak-anak kecil kita nak siapkan iftar pun rasa bahagia untuk anak-anak, kan? Tanya nak makan apa, tu nak makan apa, yang ni nak minum apa, yang tu nak sahur apa, itu satu kebahagiaan. Dan kemudian Allah sebut juga orang yang bahagia adalah orang yang memiliki haiwan ternak, maknanya orang yang berharta. Kalau di zaman jahiliyah bila disebut apa makna harta, ma makna mal, maka mereka katakan harta itu adalah unta. Sebab gambaran pada masa itu, kalau ada unta itu tandanya orang berharta. Jadi mereka mendefinisikan harta itu adalah unta. Jadi kita hari ini
Allah sebut dalam surah Ali Imran itu haiwan ternak itu menggambarkan realiti pada masa itu. Ya, ada haiwan ternak itu orang kaya. Tapi kita hari ini tak ada haiwan ternak pun ada yang kaya. Kan? Kaya bukan diukur dengan haiwan ternak. Tetapi maknanya ataupun simboliknya itu adalah tentang harta. Mereka yang bahagia juga adalah yang memiliki ladang-ladang. Ini banyak tanah. Ya, adalah orang yang bahagia. Tetapi lebih bahagia orang yang bertakwa, kerana mereka memiliki segala-galanya di syurga. Jadi Allah buat perbandingan, ya, bahagia di dunia ini bila kita memiliki, dan bahagia di syurga adalah apabila kita dapat apa sahaja yang kita perlu dan mahu. Itu pun bahagia. Tapi syarat nak bahagia yang sebenar itu di syurga mestilah bertakwa. Yang itu sebab kita berpuasa ni kan. Ya, tujuan puasa adalah untuk mendapat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah objektif puasa, untuk mendapat takwa. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu pernah berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tapi tidaklah pada bulan Ramadan. Macam mana Nabi Adam berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah kata puasalah, telah diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan beroleh takwa. Macam mana Nabi Adam dan umatnya berpuasa? Macam mana Nabi Musa dan pengikutnya berpuasa? Macam mana Nabi Isa dan pengikutnya berpuasa? Macam mana Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan cucunya Nabi Yaqub berpuasa? Bagaimana? Ada yang boleh bagi jawapan? Ini umat terdahulu ni kan. Nabi Adam berpuasa tidak dinyatakan caranya bagaimana dalam Al-Quran, tetapi Ibnu Katsir ia menjelaskan dalam penulisannya, Nabi Adam berpuasa pada hari putih, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan setiap bulan yang kita duk sebut hari putih. Itu cara Nabi Adam. Yang kalau Nabi Daud selang sehari. Sebab itu Nabi Daud berpuasa setengah tahun, dan setengah tahun tidak berpuasa. Ya, kemudian Nabi Musa 40 hari setahun, Nabi Isa 50 hari setahun. Itulah yang juga diikuti oleh umat mereka, umat Yahudi. Ya, yang mengikuti agama Samawi. Banyak. Nabi Nuh berpuasa bagaimana? Nabi Yunus semasa berada di dalam perut ikan paus, sehingga bila dimuntahkan dan mendarat Nabi Yunus itu di pesisir pantai, berbuka puasa dengan buah labu yang tumbuh liar di tepi-tepi pantai itu. Ya, dan bagaimana Nabi Nuh sewaktu kapalnya hanyut pada zaman banjir yang besar itu. Ya, Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim berpuasa apabila menerima wahyu. Cara itu diikuti oleh anak-anaknya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, anaknya dengan Sarah, dan kemudian cucunya iaitu Nabi Yaqub. Masya Allah, seronok dengar ya. Rupanya kita semua berpuasa, tetapi dengan cara yang berbeza. Bukan caranya itu yang kita nak bawa di sini, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam puasa 10 Muharram. Kerana 10 Muharram itu harinya bertemu dengan Hawa di Arafah. Nabi Adam juga mengikut ahli sejarawan Islam berpuasa setiap Jumaat. Kerana hari Jumaat hari Nabi Adam dicipta, hari Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan hari Nabi Adam diampunkan dosa. Allahu Akbar. Ya, indahnya kehidupan bersyariat. Dan kerana itulah
Tidak susah sebenarnya untuk kita menjadi orang yang Allah redha. Yang bagaimana? Yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan pada yang lainnya. Jadi persediaan di bulan Ramadan ini saya relatekan pada Ramadan kerana kita berada di bulan Ramadan. Ya, persediaan fikriyah itu ilmu. Ya, kita nak tahu Allah kata umat terdahulu puasa, oh inilah caranya, dan kita nak tahu apa yang membatalkan puasa, apa doa-doa yang kita nak baca semasa sahur. Ya, kalau sahur itu dalam surah Ali Imran Allah kata orang bertakwa bahagia, orang yang berdoa itu bahagia. Doa macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, ya ampunilah aku, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu dan jauhilah aku daripada azab neraka. Cukup dengan itu Allah sebut. Ya, insya-Allah menjadi orang yang bahagia di syurga. Kemudian siapa lagi? Orang yang saya bacakan tadi, birina wasadiqina walqanitina walmunfiqina, yang berinfak, yang bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Waktu sahur ni ada dalam bulan Ramadan sahaja ke? Ke ada setiap hari? Ada setiap hari kan? Sebab maksud sahur itu sebelum terbit fajar. Jadi setiap hari ada waktu sebelum terbit fajar. Jangan tunggu sahur, maknanya tunggu bulan Ramadan je lah barulah kita boleh minta ampun pada waktu sahur. Tidak, hari-hari kita boleh. 1/3 akhir malam itu di saat doa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila dalam Ramadan ini waktu kita minta doa Allah kabulkan, yang bukan bersabit dengan keampunan. Waktu bila? Tadi ada yang sebut, saya dengar CP-CP. Waktu nak berbuka kan? Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu bila nak berbuka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon daripadamu, birahmatika allati wasi'at kulla syai'in, memohon rahmat engkau yang meliputi segala sesuatu, an taghfirali, mudah-mudahan engkau mengampuni aku. Abdullah minta rahmat Allah. Ibu-ibu sekalian, apa makna rahmat? Kasih sayang dan belas kasihan. Kadang-kadang kita tidak sempat bertaubat sebelum kita dipanggil pulang. Bukan kadang-kadang, mungkin berlaku. Kadang-kadang tu macam banyak kali mati pula. Mungkin tidak sempat bertaubat sebelum kita dipanggil pulang di saat pintu taubat sudah tertutup. Maka amal jahat dan dosa kita lebih tinggi daripada amal soleh. Maka apa yang menyebabkan kita ini boleh terselamat daripada azab neraka? Belas kasihan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam doa kita, jangan hanya kita minta nak masuk syurga, jangan hanya kita minta nak jauh daripada azab neraka, tetapi kita lupa memohon rahmat Allah. Sebab kita ibu-ibu biasa dah kan, anak buat perangai, kalau ikutkan apa yang dia buat itu boleh rotan lah. Tapi kenapa kita tak rotan? Kerana rahmat seorang ibu, belas kasihan. Kerana kasih sayang seorang ibu menyebabkan anak itu tidak dihukum. Ya, tidak solat, dah masuk 10 tahun, sepatutnya kena hukum. Hukum itu sama ada melalui nak cubit ke, nak beletir ke, nak marah ke, nak rotan ke, nak boikot ke, hukum mengikut kesesuaian personaliti kita dan anak-anak. Ya, tapi kadang-kadang tak sampai hati pula nak marah. Kita pun masa zaman dulu, muda-muda dulu sama juga, bukan semayang sangat. Jadi tak sanggup nak marah anak sebagai contoh. Kerana apa itu? Kerana belas kasihan dan kasih sayang. Tapi tak kena, kan? Tak kena. Ya, kejut anak bangun sahur, lepas kenyang-kenyang makan, anak tidur subuh belum lagi.
Jadi bila nak masuk subuh nak kejut anak, kesian pula. Biarlah, nantilah karang bangun pukul 9, kita suruhlah dia sembahyang. Kejut sahur bukan main, kan? Walhal puasa itu mungkin bukan lagi menjadi taklif ataupun tanggungjawab dia, tetapi solat itu pasti mungkin pada usianya sudah 7 tahun dia dah kena belajar, ya, walaupun tidak sempurna. Jadi itulah dia ilmu yang kita nak belajar. Mendepani Ramadan, persediaan fikriyah. Kemudian persediaan kedua, persediaan ruhiyah, persediaan rohani. Macam mana pula nak bersedia rohani ni, ya? Suci dan bersihkan hati. Kalau kita masih ada rasa mudah benci dan berdendam dengan orang, maka kita boleh sucikan hati kita supaya menjadi orang yang ikhlas dan pemaaf. Jadi pagi ni boleh tak kalau kita semua ikhlaskan diri, kita maafkan semua orang yang pernah bersalah dengan kita dalam hidup kita? Boleh atau tidak boleh? Maafkan dengan ikhlas dan tidak akan sebut, tidak akan ingat lagi sampai kita meninggalkan dunia ini. Sekarang juga kita maafkan semua. Boleh? 2 orang je boleh. 2 orang je dengar suaranya. Boleh? Semua boleh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kerana boleh itu, puan-puan sedar atau tidak, di sana ramai yang dihentikan azab kuburnya kerana dimaafkan. Ya? Dan di sana mungkin ada yang telah terhenti daripada ujian yang tidak tertanggung disebabkan kita sudah memaafkan. Dan mungkin di sana ada ibu-ibu, nenek-nenek, atuk-atuk, ayah-ayah kita, kakak-kakak kita yang sudah diberikan kelancaran hidupnya daripada bebanan masalah dan mungkin hutang disebabkan kita yang ada di dalam dewan ini telah memaafkan pada hari ini dengan ikhlas. Maka hidup mereka sedang dalam keadaan bahagia. Bermula detik ini di saat kita memaafkan. Bukan senang nak memaafkan manusia, tetapi Allah begitu mudah sekali memaafkan kita sebab kasih sayang Allah terlalu besar, terlalu luas. Kita kalau ambil barang orang, kita nak tebus kesalahan kita dengan cara bagaimana? Pulangkan. Betul? Hutang tak bayar itu maknanya mencuri. Pulangkan. Sewa rumah 31 hari bulan kena bayar, tapi 3 hari bulan tak bayar lagi. Antara 31 hingga 3 hari bulan itu kita dalam keadaan mencuri. Kalau mati dalam keadaan mencuri, matinya mati bagaimana? Sehinggalah dibayar hutang oleh warisnya. Ya, jadi itu hak orang. Nak tebus kesalahan bukan sekadar minta maaf, tapi pulangkan. Dah orang tu dah mati, macam mana nak pulang? Pulangkan pada warisnya. Warisnya pun kita tak jumpa, maka pulangkan kepada siapa? Masjid Al-Falah pun boleh. Jadi harta itu akan digunakan untuk manfaat orang ramai. Nak buat jambatan ke jalan raya, ke bilik air, ke bumbung kereta nak parking ke terpulang, dan pahalanya mengalir terus kepada pemilik harta yang kita ambil tanpa izin itu. Itu kalau tentang harta, dan kita pulangkan sewaktu kita masih punya, bukan apabila kita tidak ada segala-galanya. Sebab kita bertaubat di saat kita sudah tidak ada apa-apa, tidak ada apa yang kita boleh pulangkan. Ya, dan kesalahan dengan manusia ini kalau tidak selesai, maka amal soleh kita itu yang akan menjadi tebusan. Allah ambil hak kita duk buat baik ni, Allah ambil bagi kat dia. Kalau kita ini tidak ada amal soleh, macam mana nak bagi? Ada caranya. Allah ambil dosa orang tu, letak kat kita. Jadi tidak mahu kita jadi orang yang terkejut di sana melihat, kenapa banyak sangat?
Rasanya dah banyak yang tertebus, ya, tetapi kenapa banyak sangat? Rupanya kita kena juga menanggung yang orang lain punya. Kenapa? Kerana kita sudah berdosa dengannya dan kita tidak pernah meminta keampunan. Sebab itu tadi bila perempuan semua telah memaafkan orang yang telah bersalah dengan kita, percayalah kemaafan yang sedetik cuma itu sebenarnya telah menghapuskan azab yang besar di dalam kubur. Kalau kesalahan itu daripada kita yang maafkan, selesailah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini mesti jadi orang yang berjiwa besar. Ya, sentiasa memaafkan orang, sentiasa menganggap kesilapan-kesilapan kecil itu adalah ujian untuk meningkatkan takwa dan iman, ya. Kemudian itulah cara kita nak bersihkan hati. Selain kita beristighfar, kita berzikir, kita banyak bertaubat, ya, berfikir yang baik-baik, maafkan orang. Dan kemudian yang ketiga, persediaan jasadiah. Ya, ini menjadikan kita orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sebab kita sudah ikhlas. Ya, persediaan jasadiah ini bagaimana? Jasad itu apa? Fizikal, ya, persediaan fizikal. Sekarang musim wabak penyakit. Kalau dalam keadaan kita berpuasa ini, kalau positif COVID, kena pula serangnya ditekak, siapa yang pernah rasa? Tak payah angkat tangan. Tapi yang pernah rasa dia tahulah macam mana peritnya. Ya, kalau boleh nak nganga mulut aja tuang air dalam mulut. Ya, sakitnya kalau berpuasa. Mungkin dia kena bayar fidyah lah. Maknanya tidak dapat puasa, dan kerana tidak dapat puasa itu adalah melanggar kepatuhan kepada Allah tetapi dengan izin. Ya, kalau saja-saja tak puasa itu langgar kepatuhan tanpa izin, ya. Langgar kepatuhan dengan izin disebabkan uzur yang syar'i, yang memang tak boleh, mudarat besar sangat kalau tak minum air. Jadi dia pun tidak berpuasa tapi kena bayar denda, kita sebut fidyah, ya. Jadi macam mana kalau jasad kita tidak kuat, sedangkan kata Nabi Allah kasih kepada orang yang sihat berbanding orang yang sakit. Kita nak jadi orang yang Allah lebih kasih, jadi kita kena sentiasa pastikan kita sihat. Ya, mata sihat, telinga sihat, hidung sihat, jantung sihat, darah sihat, otot sihat, sendi sihat. Allah Rabbi. Ya, tapi faktor usia kadang-kadang campur dengan tak berapa nak jaga, kan? Jadi apa yang kita boleh buat adalah ekstra lah menjaganya supaya kita sentiasa jadi orang yang Allah kasih, iaitu orang yang sihat. Dan bila sihat, pastinya dia boleh banyak beribadah, kan? Jadi persediaan jasadiah itu nak masuk Ramadan pastikan sihat. Kalau selama ni pergi pasar tak berapa nak jaga SOP, ni nak menghadapi Ramadan aku kena pastikan sihat sungguh ni. SOP kena jaga dengan betul. Ya, ubat kena makan dengan teratur. Imuniti badan kena pastikan meningkat. Perempuan buat macam mana nak tingkatkan imuniti badan? Makan apa? Apa tu? Madu. Lagi? Telur emas. Apa dia? Habatus sauda. Betul, habatus sauda memang meningkatkan imuniti badan. Lagi apa? Buah kurma. Okey. Lagi? Aiskrim. Allah, dengar macam tu dengarnya. Tapi saya tak rasa perempuan kata aiskrim, saya dengar. Ya. Exercise. Masya Allah. Itu semua nak menghadapi Ramadan sebulan yang terbaik. Jasadiah itu. Yang terakhir adalah persediaan maliyah. Persediaan apa mal? Harta.
Macam mana persediaan maliyah nak masuk Ramadan supaya harta kita harta yang benar-benar bersih? Bayar hutang. Bayar hutang kepada Allah dan kepada manusia. Hutang pada Allah itu yang mana? Fidyah. Yang tak puasa 25 tahun yang lepas, ada puasa yang kita tidak ganti sampai hari ini, maka itu hutang dengan Allah. Maknanya harta kita ini tidak sebersih-bersihnya, sebab masih ada di dalamnya itu hutang dengan Allah. Fidyah berapa ringgit? RM1. 7. Macam mana jadi 7? Harta zakat fitrah. Untuk beras campur. Kalau beras basmati berapa? Saya tahu ramai makan beras basmati ni. Alahai, masa makan beras basmati, masa nak bayar zakat fitrah berancur. Tak aci. Ya. Makan beras basmati, bayar zakat fitrah RM21 satu kepala. Apalah sangat RM21. Biskut raya pun RM28. Kan? Satu botol. Jadi selesaikan itu sebelum kita sudah tidak lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah kita pun kita kena tanya, ayah, yang ayah dah uzur dah kan, ayah pernah tak dulu, tak kiralah tahun bila, zaman mana, tapi ayah tak puasa dan tidak ganti dan tak bayar fidyahnya lagi. Ada tak masa ayah baru bersunat dulu ke? Ya Allah, ada ke orang tanya macam tu? Ya, contoh nak kata waktu sudah ada taklif, ya, sudah ada tanggungjawab yang difardukan tapi tak buat, maka denda itu masih kekal sehingga sekarang ini, sehingga kita bayar. Jadi kita tanya, mak kita pun kita tanya, sebab dia menjadi hutang yang perlu dibayar. Jadi kalau ayah kita dah nyanyuk, tak usah tanyalah. Mak dah nyanyuk, tak usah tanya. Yang kita tanya semasa dia masih ingat. Ya, kalau was-was ambil yang mana kita rasa terbanyak untuk kita, biar lebih, kita ganti biar lebih, tapi bukan RM7. Kita tetapkan kalau ini Selangor kan RM4. RM4. Maknanya kurang dah tu. Dan RM4 itu berganda. Tapi kalau tidak mampu, tak payah ganda. 25 tahun dulu tak puasa 3 hari, tak ganti sampai hari ni, maka jadi berapa ringgit? RM12. Rasa-rasa mampu tak bayar. Tapi kenapa ramai orang tak bayar? Tidak tahu. Ya, mak meninggal, ayah meninggal, kita cari orang, siapa yang mak ayah saya pernah berhutang, kami nak bayar hutang, tapi tidak ada yang ingat hutangnya dengan Allah. Ya, jadi kita lah, saya rasa orang perempuan ni lah yang banyak hutang berbanding orang lelaki, betul tak? Kalau uzur haid sebagai contoh atau nifas, tak ada fidyah, ganti puasa. Kalau kita menyusukan anak ataupun mengandung dan kita tidak berpuasa kerana bimbang kepada keselamatan dan kemudaratan diri kita, maka ganti puasa, bukan fidyah, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau kita mengandung dan menyusukan anak, yang kita bimbang adalah anak yang kita kandung atau anak yang menyusu, maknanya kita bimbang dan dia menjadikan dua keadaan, ya, satu kita tak puasa, satu lagi kerana anak. Jadi kita kena ganti puasa yang kita tak puasa tu sebab kita minum nak banyakkan susu, dan fidyah kerana kita bimbang orang lain. Jadi puasa dan fidyah kena bayar. Tapi yang kita haid ataupun nifas tadi tak puasa, kita kena ganti puasa saja, tapi tak ganti. Tahun depan, selepas Ramadan tahun depan, kita kena ganti puasa tadi plus fidyah sebab denda tak ganti pada masa yang ditetapkan. Ya, kalau parking kereta tempat salah, kena bayar denda kan, dalam tempoh 7 hari. Tak bayar dalam tempoh 7 hari, apa jadi? Apa jadi?
saman lagi besar lah, maknanya itu fidyah lah tu. Sebab kalau dalam tempoh itu saja bayarannya. Macam kita kalau dalam tempoh ganti puasa saja, tapi lebih tempoh puasa dan fidyah. Dah bayar belum fidyah itu? Tak perlu jawab. Perempuan tahu hal masing-masing. Jadi saya cuma pesan supaya selesaikan itu. Sebab apa? Sebab ramai yang terlepas pandang dan terlupa. Ini adalah memastikan harta kita, harta yang benar-benar bersih. Hutang pada Allah kita selesaikan, hutang manusia pun kita selesaikan. Maka inilah yang menjadikan ibadah kita ibadah yang Allah redha, insya-Allah. Kemudian yang kedua, apa yang Allah redha, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan juga yang kedua tadi, tidak mensyirikkan tu yang ibadah Allah redha lah. Kemudian kamu berpegang teguh dengan semua tali Allah, maknanya mengikut perintah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab itulah kita perlukan sangat ketinggian takwa. Sebab takwa itulah yang menjaga iman kita. Nak buat ke tidak yang Allah larang. Kalau imannya kuat, dengan sendiri dia tak mau buat yang Allah larang. Dan apa yang memegang iman, rasa takut itulah. Dan takut itu adalah takwa. Takut nak mencuri, takut nak fitnah orang, takut nak mengata buruk tentang orang, takut nak membazir. Kita tengok bulan puasa ni memang sunat buka puasa. Kalau Nabi pilih apa dulu nak buka puasa? Kurma secara khususnya Nabi makan yang mana? Tengok tu, kurma ajwa pula dah, rutab kan, Nabi pilih yang segar. Kalau kita sini susahlah nak jumpa rutab, tapi ada juga agaknya yang dah lembik-lembik hitam dalam kotak tu kan. Saya suka juga yang tu, yang manis. Rutab dulu, sebab rutab ni dia cepat rosak, cepat tak elok. Jadi tak nak membazir, makanlah yang rutab dulu. Kemudian kalau tak ada rutab, Nabi pilih mana? Tak confident yang jawab itu. Nabi pilih apa kalau tak ada rutab? Tamar. Tamar itu maknanya kurma yang kering. Rutab itu maknanya kurma yang segar. Jadi dah kering tu dia tahan lama. Kat rumah kita kalau kering macam tu berapa lama boleh tahan? Apa? 18 tahun? Ada ke lagi kurma kat rumah yang 18 tahun dahulu dalam peti ais? Cuba tengok. Memang ada, memang tahan. Kalau sanggup makan-makanlah, mungkin dah jadi keras macam batu dah. Tak payah 18 tahun, yang 3 tahun lepas beli di Mekah masa berumrah pun ada lagi katanya. Jadi tamar itu pilihan kedua. Jadi kita pun ingatlah Nabi buka puasa, ambillah tamar. Masjid pun bagi, ambillah tamar. Tapi dia lupa bahawa membazir itu haram. Jadi makan tamar itu sunat. Jadi dia nak perbanyakkan yang sunat, maka dia lupakan yang haram. Apa yang haramnya? Membazir itu tadi. Disebab itulah raya tahun ni nampaknya biskut raya semua konsep buah kurma. Kek semua konsepnya letak buah kurma yang di blend. Cuba, mungkin sedap. Muffin pun kurma. Buka puasa pun kuih semua letak kurma belaka. Nak suruh sempurnalah ibadah kita ni, tak ada pembaziran. Selalunya makanlah yang kita membazir kan. Baju membazir? Tak berani nak jawab. Tudung. Itu membazir tapi boleh dijustifikasikan. Boleh ada alasannya kan. Terpulang. Jadi apa yang kita nak, tidak mahu melampaui batas. Kemudian yang Allah redha juga adalah tidak berpecah belah. Yang inilah yang kita susah nak buat. Yang mana saya sebutkan dahulu, saya ingat lagi tentang perpecahan kaum Ansar di Madinah kepada dua, Aus dan Khazraj. Masih ingat? Ingat? Mereka berasal dari mana?
kaum Ansar yang tinggal di Madinah yang menyambut kaum Muhajirin dari Mekah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama hijrah itu, golongan yang tinggal di Madinah adalah golongan Ansar. Mereka ini berasal dari mana? Dari seorang ibu yang berhijrah dari Yaman ke Madinah, berkahwin, beranak pinak, keturunannya berkembang. Mereka menjadi penduduk asal di Madinah yang kita sebut golongan Ansar. Dan kemudian ya, adik-beradik bila dah besar, orang Arab ni dia kuat juga berpuak-puak. Dia kuat, dia ekstrim. Ya, sebab itu Allah dan Rasulullah banyak menyebut tentang kena bersatu, jangan berpecah belah, jangan bergaduh, berpeganglah pada tali Allah. Pasal banyak bergaduh. Ya, kalau bergaduh bukannya jenis yang pergi sindir-sindir dalam Facebook je, bukan dalam grup WhatsApp je. Dia bergaduh macam mana? Bunuh terus, pancung terus, tikam terus. Itu cara mereka bergaduh. Ya, jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam modulkan untuk menjadikan mereka kembali bertaut hatinya dan berpegang kepada tali Allah, Nabi buat macam mana? Nabi tukar sikap dan peribadinya daripada suka marah kepada suka memberi maaf. Jadi Nabi dulu yang tunjukkan cara itu. Ya, kemudian Nabi tukar sikap mereka yang suka berdendam kepada sentiasa ikhlas. Bagi orang tanah, ya, ada sahabat yang mendapat seorang isteri kerana penduduk Ansar di sana menceraikan isterinya seorang dan diberikan kepada orang yang berhijrah ini, seorang isteri. Ya, begitu sekali mereka berkasih sayang setelah mereka dipandu oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka kembali akhirnya bertaut. Tidak ada lagi Aus dan Khazraj. Mereka menjadi satu, iaitu Ansar. Dan kita sebut Ansar dan Muhajirin. Kita tidak sebut lagi Aus, Khazraj dan Muhajirin. Ya, mereka menjadi satu. Itu yang Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada jalan Allah dan jangan berpecah belah. Berpegang teguh dan tidak berpecah belah itu Allah amat tuntut, ya, dan Allah sangat redha kepada sebarang perbuatan orang yang tidak berpecah belah. Jadi kita berpecah belah sebenarnya banyak dalam perkara-perkara yang remeh. Kita berpecah belah banyak kerana keduniaan. Kita tidak berpecah belah dalam perkara berkait dengan akhirat. Kita tidak berpecah belah soal puasa. Kita tidak bergaduh soal nak buka puasa jam berapa di sana, jam berapa di sini. Tidak, semua sepakat. Ya, kalau di Sabah Sarawak buka puasa awal, orang KL tak marah. Ada marah. Cuma paling tidak kita kata janganlah share lagi makanan dia untuk pukul 6.30. Kan? Anak-anak kecil yang duduk di KL ni, ya Allah, masa tu kalau tengok air batu, air apa yang ada bulan Ramadan je, tak ada waktu lain. Katira kan? Betul. Dia tengok pula dalam Facebook ke dalam Instagram ke air sedap-sedap 6.30, siap minum lagi, bunyi pula tu. Minum seruk, bunyi dengan straw. Ya Allah, menguji sungguh anak-anak kecil. Ya, jadi kita tidak berpecah kerana itu. Kita tidak berpecah kerana haji. Kita tidak berpecah kerana zakat. Walaupun bibit-bibitnya sudah kita lihat, ramai yang berpecah kerana solat. Jarak tak jarak, berapa orang tak berapa orang, siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk, ikut giliran ke, ikut first come first serve ke. Ada mula dah. Ya, ini ujian Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kita berpecah belah atau kita tidak berpecah belah kerana itu. Sebab itu dalam kehidupan sebuah negara yang berdaulat, kita perlu mengikut
pemerintah yang adil. Ya, jadi nak pastikan pemerintah adil itu satu perkara lain, tetapi nak pastikan rakyat itu mengikut pemerintah itu satu perkara yang lain. Ya, tetapi kalau tidak mahu mengikut pemerintah yang adil dalam soal agama, macam mana kita nak bersatu dan tidak berpecah belah dalam urusan agama? Ya, dan kita ini sungguh banyak yang tidak tahu berbanding tahu. Ya, jadi kita tidak tahu ini banyak kan persediaan fikriyah itu, ya, insya-Allah. Kemudian kita lihat apa yang Allah benci. Ya, yang Allah benci ada 3 perkara juga, iaitu orang yang banyak menukilkan dan berkata-kata. Menukilkan ini banyak menulis. Ya, banyak menukilkan dan banyak berkata-kata. Ya, apa pasal pula tak boleh banyak menulis? Ataupun kenapa tidak boleh banyak berkata-kata? Nanti kita lihat apa yang dimaknakan tidak banyak berkata-kata. Kemudian banyak bertanya. Bila dalam kuliah kita suruh pelajar bertanya. Kan? Jadi kalau tidak bagus bertanya, pelajar-pelajar bijak sudah pasti dia kata habis tu bukan kami tak nak tanya, tapi Nabi tidak suka, Allah tidak suka orang yang banyak bertanya, kata dia. Jadi soalan periksa jangan buat banyak-banyak. Dia warning pula pensyarahan, jangan buat soalan banyak-banyak. Anak-anak tu jangan banyak sangat, tak boleh banyak bertanya, Allah tidak suka, kata dia. Betul juga. Jadi sebenarnya macam mana? Kemudian yang ketiga, yang membazirkan harta, itu yang Allah tidak suka. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, saya ingin meletakkan 2 perkara di sini. Bagaimana pertanyaan yang digalakkan dan yang tidak digalakkan. Ya, dan juga kita cuba memahami dalam situasi bagaimana kita tidak perlu bertanya. Boleh? Ya, insya-Allah. Kemudian yang pertama ni, ya, ialah perlu atau tidak pertanyaan-pertanyaan, dan adakah pertanyaan itu digalakkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika tidak mengetahui. Ini suruh tanya pula. Tadi kata jangan banyak bertanya. Ya, jadi bertanya di sini kata As-Sabuni, tanyalah hai orang-orang Quraisy kepada ulama ahlul kitab berkenaan Taurat dan Injil. Nescaya mereka mengkhabarkan kamu bahawa semua para nabi adalah manusia, sekiranya kamu tidak mengetahui tentang demikian itu. Jadi ini secara khusus Allah katakan banyak bertanya kepada siapa? Orang musyrik. Banyakkan bertanya kepada ahlul kitab, kepada orang yang lebih tahu tentang Taurat dan Injil. Faham kan? Kita orang yang jahil, orang yang tidak beriman, ingin tahu tentang Taurat dan Injil, tanya kepada pakar di kalangan ahlul kitab. Itu tidak salah. Maknanya kalau kita ini nak tanya tu imam kita, macam mana ya saya begini-begini, nak tanya tentang fidyah lah sebagai contoh, tanya tu imam masjid. Tu imam mesti kena tahu. Kalau tak tahu, kena belajar lah, kena tahu. Sebab dia bukan sahaja mengimami solat, tetapi menyelesaikan masalah hukum dalam masyarakat. Ya. Kalau di sesuatu tempat itu tak ada orang yang dia nak tanya, tu imam lah yang paling alim. Mesti dia cari tu imam, betul tak? Di zaman Rasulullah, seorang wanita, Asma bintu Yazid, ya, yang digelar sebagai Khatibatun Nisa. Kalau orang perempuan nak bertanya tentang perempuan kepada Nabi, malu semua. Tak reti bercakap lah, gugup lah, segan lah. Sebab wanita pada zaman itu kebanyakannya sangat terpingit. Kan kita kata anak dara pingitan, duduk dalam rumah, tak jumpa orang, malu nak bercakap, rasa tak pandai. Ya, tetapi Asma bintu Yazid itu Allah anugerahkan dia dengan kelantangan, kefasihan bicara, ketajaman akal dan keberanian. Jadi dia sentiasa jadi wakil. Dialah yang bertanya Nabi tentang begitu begini. Orang lelaki boleh ziarah kubur, orang lelaki boleh ziarah orang sakit, orang lelaki boleh hantar jenazah, orang lelaki boleh berperang. Orang perempuan ini duduk rumah menjaga nafsu suami sahaja dan melahirkan zuriat mereka dan membesarkan anak-anak. Mana mungkin kamu ke syurga? Jadi
Kenapa cipta kami menjadi wanita yang tidak dapat ke syurga sebagaimana orang lelaki? Terkejut Nabi. Nabi tanya sahabat, pernah tak kamu dengar soalan yang lebih baik daripada ini dari seorang wanita? Kerana wanita pada masa itu tidak pandai. Ya, sahabat-sahabat kata tak pernah. Kami tidak pernah sangka ada orang perempuan sebijak ini. Ya, jadi kata Nabi akhirnya, wanita yang hanya duduk di rumah, taat pada suami, yang kalau suaminya sakit mereka ubati, mereka ini pahalanya seperti mana yang kamu sebutkan tadi untuk orang lelaki. Ya, jihad di medan perang, suami dia jihad di medan perang, dia hanya di rumah menjaga anak, pahalanya sama seperti jihad di medan perang. Ya, dia tidak boleh hantar jenazah ke kubur kerana dia seorang wanita. Jadi dia duduk di rumah saja menjaga anak-anak, pahalanya seperti mana apa yang suami dia lakukan. Lalu kata Asma, la ilaha illallah, aku akan sampaikan ini kepada orang-orang di belakangku, kepada para wanita. Jadi salahkah Asma bertanya? Tadi kan tidak boleh bertanya. Bertanya kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada netizen. Dia saling bertanya, saling menjawab dalam Facebook, dalam mana-mana media sosial. Akhirnya dia sudah dengan bergaduh. Dia tidak sudah dengan menyelesaikan masalah. Yang itulah yang tak boleh bertanya. Ya, datang satu kisah, datang satu berita, dia mulalah bertanya. Ya, di situ kalau rajin lah, tapi rasanya saya rasa perempuan tak payahlah baca. Okey, dia bertanya, lepas tu seorang tu jawab, lepas tu waktu bertanya, Masya Allah, inilah rupanya yang Allah benci. Ya, tetapi kalau macam Asma tadi, mereka bertanya untuk tahu, sebagaimana juga bertanya kepada Nabi tentang apa ayat-ayat berkaitan wanita. Ya, maka Nabi tak boleh nak jawab sebab ini dari Allah, bukan daripada aku. Ini kalam Allah, bukan daripada aku. Ya, tapi Allah itu Maha mendengar. Bila wanita-wanita bertanya kepada Nabi, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi menjadi orang tengah menyampaikannya kepada wanita. Kan? Jadi itulah maksud yang saya katakan bertanya ini digalakkan dalam hal berkaitan kejahilan kita dan bertanya kepada orang yang alim untuk kita mengetahui. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, ini menarik juga. Ya, kata Jabir, kami keluar bermusafir. Tiba-tiba seorang daripada kami terkena batu sehingga menyebabkan kepalanya luka. Kemudian dia tidur dan malamnya dia mengalami mimpi sehingga terkeluar air maninya. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, adakah kamu fikir ada keringanan untuk aku bertayamum untuk solat sebab luka yang besar itu di kepala? Sahabat-sahabat kata, tak boleh sebab ada air yang kita boleh dapat dengan mudah. Jadi tak boleh bertayamum, kena gunakan air. Jadi soal tayamum ini bukan semata-mata kalau tidak ada air, tetapi boleh berlaku dalam keadaan yang lain. Itu ilmu fiqh. Ya, jadi apa yang berlaku kepada lelaki ini, dia pun mandi dan selepas mandi meninggal dunia. Kecederaan itu mungkin besar sehingga bila mana terkena air, termasuk air yang banyak, dan Allah nak ambil, dia ambil masa itu, jadi dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disampaikan berita ini, maka Nabi berkata, mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya sekiranya tidak tahu? Mereka itu orang yang menjawab tadi, sebab mereka tak tahu. Ya, kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Kerana hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan, kata Nabi. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca, kemudian menyapu air di atas balutan sahaja. Itu jawapan yang betul. Tetapi kerana tanya netizen, maka dia kata mandi sebab ada air. Dan apa yang berlaku? Kemudaratan yang lebih besar.
Jadi inilah pertanyaan yang Nabi maksudkan, tanya kalau tidak tahu, tetapi kepada ahli zikra, orang yang tahu. Ya, jadi itulah tentang pertanyaan. Maknanya tanya ini bukan benda yang Allah benci. Yang Allah benci yang bagaimana? Di dalam surah Al-Maidah ayat 101, ya, Allah firmankan dengan maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanya perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Sifat Al-Quran itu umum atau khusus, puan-puan? Umum sifat Al-Quran. Kalau kita ingin patuh kepada kalam Allah melalui Al-Quran, cukup dengan kepatuhan keumuman Al-Quran itu, kerana Allah tidak mahu menyusahkan. Jadi jangan banyak bertanya. Jadi ada beberapa contoh, ya, macam mana yang dimaksudkan banyak bertanya dalam keadaan yang tidak digalakkan, ya, tidak perlu bertanya. Kata Said Qutb, maksudnya janganlah kamu bertanya mengenai perkara-perkara yang telah dimaafkan dan tidak difardukan oleh Allah atau tidak dihurai dan tidak diperincikan. Ia adalah supaya dengan keterangan secara umum itu ia dapat memberi kemudahan dan kelapangan, sebagaimana cara ia menyebut fardu haji atau sesuatu yang tidak disebutkannya sama sekali. Di dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah telah menyampaikan khutbah kepada kami, ya. Kata Nabi, hai manusia, sesungguhnya Allah fardukan ke atas kamu ibadah haji. Lantas seorang lelaki bangun, ya, namanya Al-Aqra bin Habis. Dia bertanya, adakah kewajipan ini setiap tahun ya Rasulullah? Nabi cerita pasal haji, ya, dia pun bangun tanya, setiap tahun wahai Rasulullah? Dia tanya. Lantas Nabi menjawab, jika aku kata ya, nescaya ia menjadi wajib setiap tahun. Kata Nabi, dan jika wajib, nescaya kamu tidak akan dapat lakukannya dan kamu tidak akan mampu lakukannya. Ya, cukup aku katakan haji itu sekali sahaja. Dan sesiapa yang melakukannya lebih dari itu adalah sunat. Jangan tanya lagi dah. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan di sini tentang tidak perlu bertanya dalam beberapa urusan yang bersifat terlalu mendalam, ya. Kemudian ada ke contoh lagi? Kalau kita dah faham, saya ingat masa pun tidak mengizinkan, cukup sekadar itulah contohnya bagaimana dari segi pertanyaan, ya. Maknanya ada yang kita boleh bertanya, ada yang kita tidak boleh bertanya. Dan hari ini sangat jelas sekali bila kita melihat banyak hukum hakam yang telah dipercayai sebaliknya disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada mereka yang tidak selayaknya untuk memberi maklum balas, ya. Jadi kita di negara ini dengan keadaan yang teratur dari segi hukum hakam, tidak tahu tanyalah para mufti, kan? Dan kadang-kadang tok guru, tok imam, ustaz-ustaz menjadi perantara hukum itu, ya. Bila kita ingin memberi jawapan, kita lihat apa yang difatwakan,
Ya, sebab kita ingin berislam dengan realiti. Kita faham apa masalah dalam masyarakat. Ya, dan Islam itu mudah, Islam itu menyenangkan dan melapangkan, ya. Dan kita cuba mudahkan urusan sahabat-sahabat kita melalui pelbagai cara, bukan menyusahkan. Sebab kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, sesiapa yang melapangkan, memudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkan kesusahan mereka di akhirat. Jadi dalam dunia ni senang aja hidup kita. Carilah apa jua cara untuk memudahkan orang dalam hidup mereka. Kalau benda mudah kita payahkan, itu memanglah, ya. Apatah lagi kalau benda straightforward kita yang complicated kan dia. Itu tentu dah tu. Ya, sedangkan kata Nabi, mudahkan, lancarkan satu urusan saudara kita di dunia, maka Allah lancarkan, mudahkan satu perkara urusan kita di akhirat. Di saat kita tidak boleh minta pertolongan sesiapa pun, ya, hanya Allah sahaja yang kita harapkan belas kasihan dan kasih sayang, pada masa itu hitung kita mudahkan 500,000 urusan manusia di dunia, maka 500,000 kali Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Allahu Akbar. Ya, jadi sebab itu nak tolong orang jangan rasa susah, jangan berkira, ya, jangan berat, sebab kita ingat bukan kita inginkan balasan daripada orang itu nanti, tetapi kita mengharapkan balasan Allah di mana? Di akhirat. Ya, jadi sekadar itu insya-Allah. Dan yang terakhir Allah sebut, yang Nabi sebut Allah tidak suka adalah membazirkan harta. Ya, jadi membazirkan harta ini dalam banyak bentuk, antaranya tidak membayar hutang. Itu membazir. Membazir dengan cara menyimpan harta dengan tidak membayar hutang, tetapi harta yang disimpan itu adalah harta yang akan menjadi kayu api untuk kita berada di neraka. Ya, jadi memang sangat besar urusan hutang, urusan harta ini. Kita cubalah mengambil manfaat Ramadan ini untuk menambah persediaan yang menjadikan kita orang yang suci sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, jadi perempuan, ingat 3 perkara yang Allah redha. Apa dia? Ibadah dan tidak menyekutukan. Kemudian yang kedua, berpegang pada tali Allah, dan yang ketiga, tidak berpecah belah, ya. Kemudian yang Allah benci, yang pertama, banyak menukilkan kata-kata, yang kedua, banyak bertanya, yang ketiga, membazir harta. Alhamdulillah, selesai. Okey, jadi insya-Allah untuk kuliah ini kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 perkara yang Allah redha itu menjadi keutamaan kita dalam hidup, ya, meletakkan strategi ke arah menjadi seorang khalifah yang Allah redha. Ya, walaupun ada sedikit sebanyak dosa dan maksiat di sini sana, itu hanyalah sekelumit cuma yang kita akan hapuskan dengan taubat. Ya, dan yang Allah tidak suka, yang Allah benci, ya, yang Allah benci, ya, wa yakrahu lakum, kata Nabi, yang Allah benci. Jadi bila dah Allah benci, perempuan, kita nak buat juga faham-faham sahajalah. Ya, sedangkan kita sangat mengharapkan rahmat Allah. Jadi sekadar itu saya ucapkan berbanyak maaf dan juga terima kasih di atas perhatian masa dan tumpuan perempuan tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pulangkan pada Puan Salwa. Terima kasih.